Kita bersama dengan dua tetamu istimewa daripada Lembaga Getah Malaysia yang akan membicarakan mengenai kesan COVID-19 kepada industri getah dan hala tuju seterusnya. Bersama dengan kita pada hari ini iaitu pengerusi Lembaga Getah Malaysia iaitu Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris yang bersongkok kacat di sebelah saya, dan juga Ketua Pengarah Lembaga Getah iaitu Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Nur. Jadi Mak, saya teruskan ke soalan lah. Dan seperti mana yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak kesan kepada golongan yang tertentu, termasuk juga dengan industri getah ini. Jadi apakah sebenarnya kesan COVID-19 ini lakukan kepada industri getah ini? Terima kasih. Kalau kita lihat industri getah Malaysia seperti negara-negara lain tidak akan terlibat juga terkesan daripada wabak COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat industri getah Malaysia ini adalah salah satu industri yang penting, dan kita bersyukur kerana pada peringkat awal PKP, industri getah telah diberi kebenaran untuk beroperasi. Untuk sektor komoditi, di samping sektor kelapa sawit, industri getah dibenarkan beroperasi. Jadi daripada peringkat huluan yang melibatkan penghubung kecil, pemborong-pemborong getah dan juga kilang-kilang pemprosesan getah dibenarkan beroperasi. Termasuk juga di sektor hiliran yang melibatkan pengeluaran produk-produk penting kesihatan seperti sarung tangan getah dapat beroperasi. Jadi secara keseluruhannya impak COVID-19 kepada industri getah adalah terkawal sebab kita dibenarkan beroperasi. Walau bagaimanapun disebabkan kekangan dan juga isu-isu berkaitan COVID, memang sebahagian sektor getah terjejas. Kalau kita lihat daripada peringkat huluan yang melibatkan kecil, memang kalau kita lihat trend pengeluaran getah pada waktu ini, kita lihat ada penurunan daripada segi perbandingan pengeluaran pada bulan Mac kurang-kurang. Kalau kita bandingkan bulan Mac 2020 dengan 2019, kita nampak penurunan sebanyak 30%. Jadi benda ini kita jangkakan disebabkan bukan saja faktor-faktor yang melibatkan pergerakan penghubung kecil, tapi faktor-faktor lain seperti cuaca. Pada suku pertama tahun ini, ia adalah kita panggil musim luruh untuk pokok getah. Jadi penghubung kecil kurang menurut getah sebab pokok getah tidak ada daun kan. Jadi memang kita jangkakan pengeluaran menurun. Kalau kita lihat daripada aspek lain pada peringkat faktor yang mempengaruhi aktiviti ini, sektor getah pada peringkat dunia pada waktu ini mengalami penurunan harga. Disebabkan wabak COVID ini, banyak aktiviti terutamanya yang melibatkan pengangkutan yang mana banyak menggunakan tayar. Jadi pada peringkat dunia kita lihat permintaan terhadap getah semakin menurun, dan itu secara langsung menyebabkan harga getah pada waktu ini turun. Jadi kita sedar dan kita tahu impak besar pada penghubung kecil ialah penurunan pendapatan penghubung kecil. Bagi Datuk Ahmad Nazlan juga, untuk kita melihat peranan Datuk sendiri sebagai pengerusi Lembaga Getah Malaysia, melihatkan kepada ini dikorelasikan dengan situasi peniaga-peniaga getah juga. Jadi melihat situasi pada LGM dan juga peniaga-peniaga getah, apalagi antara inisiatif yang dikelolakan dan juga digerakkan di bawah Lembaga Getah Malaysia, Datuk. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada pihak RTM, Semua Syamira dan Ismail kerana mengajak kami untuk bersama di RTM ini. Menyentuh apa yang telah dibentangkan oleh Datuk Ketua Pengarah tadi, saya selaku orang kampung, anak kepada penolong getah satu ketika dulu, merasa terkesan juga apabila kejatuhan harga getah ni. Kalau kita bercakap soal kejatuhan harga getah, harga getah ni tak mampu nak naik seperti dulu. Menjangkau RM2, RM3, RM4 macam dulu. Tetapi kita bersyukur kerana keprihatinan kerajaan telah meletakkan satu garis harga, iaitu pada harga lantai dipanggil RM2.50. Jadi dengan adanya bantuan daripada kerajaan ini, sedikit sebanyak dapat membantu kepada para penoreh dan juga pekebun kecil dari segi harga. Cuma ada halangan saya nampak dari dulu, ialah bagaimana mereka nak mendapatkan harga lantai RM2.50. Kerana kalau kita lihat pasaran harga semasa sekarang ini RM1.80, sekitar begitu, RM1.7, RM1.8, RM1.9. Cuma beza harga lagi RM70. Jadi kekangan ini
ini yang kadang-kadang menghimpit para pekebun kecil dan juga penoreh. Tetapi LJM tampil dengan mengukakan satu kaedah baru supaya usaha ini masalah ini dapat diatasi. Dengan dulunya dia keluarkan kad dipanggil kad 4G. Ini satu kaedah untuk memastikan para penoreh dapat membuat tuntutan, dapat dibantu oleh kerajaan melalui LJM. Tetapi ada kekangan kerana ada kata susah nak dapat kad 4G ni kerana pejabat LJM tak ada di semua daerah, ada di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi saya difahamkan LJM telah pun mengusahakan seberapa yang boleh untuk mendapatkan pegawai kecil bagi mengeluarkan kad 4G ni. Melalui kad ini satu sistem yang diguna pakai di seluruh negara. Dan kalau ada masalah mendapatkan kad ini, pihak lembaga getah bersedia tu kita turun padang mengatasi ada segala rungutan rakyat ini. Melalui kad ini yang specialnya ialah kita telah bangunkan dipanggil aplikasi Rim Niaga. Satu alat, satu kaedah yang memudahkan para penoreh getah. Kalau dulu dia guna kad ini isi barang untuk buat tuntutan. Katalah hari ini dijual 100 kilo. Harga RM1.80. Dia nak tuntut baki 70 sen tadi, dia kena mengisi borang. Sekali jual kena isi borang, sekali jual kena salah. Ujung bulan kena hantar dokumen ini ke pejabat LJM. Kemudian LJM proses lambat. Jadi penoreh kita nak duit cepat. Dan alhamdulillah dengan adanya kemahiran di bahagian lembaga getah ini, para penyelidik kita telah kemukakan dengan satu sistem aplikasi niaga. Di mana selepas ini tak ada isu pada saya. Setiap pekebun kecil pertamanya mesti ada kad. Tuan punya je pekebun. Dan kad ini dibawa kepada penjual. Penjual menggunakan mesin. Dipanggil apa tu? Ini ada mesinnya. Mesin. Kali ini kita pakai mesin. Kalau tidak dia boleh guna handphone biasa saja. Dia pergi kemudian apa tu peniaga masuk maklumat dalam handphone dia, terus maklumat itu hantar kepada lembaga getah. Kemudian dalam masa yang sama, peniaga boleh dapat ni. Peniaga dikena beli ni lah. Printer ni. Jadi dapat keluar resit terus. Mudah. Resit ini terus sampai kepada ajian dia dah kumpul dia punya maklumat. Sampai hujung bulan, kita terus kumpul maklumat ini dan kita terus key in. Baki duit yang 70 sen tadi itu kepada peniaga, kepada pekebun kecil atau penoreh. Masuk terus, tak perlu diisi borang lagi dah. Jadi pada saya ini satu perubahan yang dibuat oleh LJM yang diarah oleh kerajaan untuk memudahkan rakyat. Tadi isu ada orang kata macam mana LJM ni dikata tempat lain telefon tak ada lah, itulah tak ada handphone, kena beli handphone. Tadi isu handphone biasa pun boleh pakai, yang penting kita ada sistem Android dia panggil tempat tak ada pun. Tapi kedai pembeli getah ni sampai dia balik ke kedai dia, dia ada dah rangkaian telefon ni, line telefon ni, dia boleh lah turun masuk balik, tak ada masalah. Datuk, setakat ni sudah berapa peratusan, berapa ramai penoreh-penoreh getah yang sudah pun mendaftar dengan Kita lebih kurang berapa ribu tu? Kita dah ada lebih kurang 25,000 pekerja kecil yang terlibat. Yang terlibat. Banyak, dia lebih kurang 10% lagi yang belum ada kad ini. Jadi dengan kad ini, para peniaga dia perlu beli mesin ini saja. Mesin ni pun tak mahal. Untung takkan separuh hari dia boleh dapat untuk beli mesin ni. Untuk printer. Untuk keluar resit bagi terus pada penjual tadi. Atau yang lebih standardnya, dia beli satu mesin ni. Ini boleh digunakan sebagai telefon juga. Ini peniaga, bukan penjual. Sekarang penjual atau penoreh dia rasa kena beban lagi lah. Dia kena faham betul. Ini hanya untuk peniaga sahaja. Peniaga, ini pun boleh guna sebagai handphone. Tapi kad tu untuk penoreh. Kan untuk penoreh. Masuk maklumat kad terus sampai ke LJM. Cukup bulan kita terus. Kalau sekarang ini dia kena kumpul, bulan berikut boleh dapat duit, mungkin ambil masa 2 minggu je kita proses. Ini tak cukup aja bulan. Saya dipaham kalau untuk KP orang muda yang bertenaga ni, dia kata pukul 12 satu malam tu pergi cek akaun, insya-Allah ada duit dalam dah baki tu. Dan insya-Allah saya kata kalau tu ni kalau boleh kita buat 2 minggu. Jangan tiap-tiap hari lah kan. Tiap-tiap hari kurang-kurang kita ada simpan duit sikit. 2 minggu sekali ada lebihan tadi kan yang boleh kita simpan untuk belanja. Kita mungkin boleh pendekkan
sampai 2 minggu. Kalau sekiranya para pekebun kecil minta. Cuma saya minta tolong jangan minta hari-hari. Susah kita sikitlah. Okey. Baik, Datuk Zul Razani, berbalik kepada harga getah semasa. Macam Datuk cakap tadi, kita ada sektor huluan dan juga hiliran. Di mana hiliran kita ada banyak permintaan seperti pembuatan sarung tangan. Manakala yang huluan ni ada dapat banyak aduan bahawa harga getah semasa adalah turun. Jadi apa sebenarnya faktor kemelesetan mengenai harga getah semasa, dan juga mungkin LGM ada insentif ataupun perancangan untuk membantu golongan yang terjejas ini? Betul. Jadi ini memang soalan biasa kita terima lah kan, harga dan faktor-faktor yang menyebabkan harga getah turun. Yang pertamanya kita kena faham kekeluaran yang utama. LGM tidak atau kerajaan tidak mengawal harga getah. Dia adalah bergantung sepenuhnya pada pasaran antarabangsa atau pasaran dunia. Jadi kalau kita lihat ada banyak faktor yang mempengaruhi harga getah. Yang penting ialah permintaan getah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dengan wabak COVID, banyak aktiviti yang melibatkan sektor getah. Contohnya pengangkutan. Pengangkutan ni menggunakan banyak tayar kan. Jadi kalau kita tak mengeluarkan tayar, tak ada permintaan. Untuk makluman semua, lebih daripada 75% getah yang dihasilkan seluruh dunia ni adalah untuk sektor tayar. Jadi kalau sektor tayar ni sejas, memang akan menjejaskan permintaan. Jadi harga akan turun. Selain pada itu, ada banyak faktor-faktor lain lagi, termasuk kalau kita lihat pengguna utama di dunia ini adalah China. Jadi mereka menggunakan lebih kurang 40% getah yang dihasilkan di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat ekonomi di China sekarang ini menurun, jadi ini secara langsung akan menyebabkan harga getah terjejas sama. Selain pada itu ialah harga minyak. Jadi orang tanya kenapa harga minyak menyebabkan harga getah turun. Sebab kita perlu faham harga minyak ni dia berkait dengan pengeluaran getah sintetik. Jadi kalau harga minyak turun, harga getah sintetik turun. Jadi bila harga getah sintetik turun, kebanyakan pengeluar ataupun kilang-kilang pembuatan produk getah ni dia akan bertukar daripada getah asli kepada getah sintetik. Jadi ini secara langsung akan menyebabkan harga getah asli akan turun. Jadi semua ni akan menyebabkan secara langsung harga getah akan turun. Jadi kita lihat memang pada waktu ini harga getah di peringkat ladang lebih kurang RM1.70 RM1.60. Ini adalah antara terendah dalam tempoh 10 tahun. Memang kita tak jangkakan disebabkan faktor COVID ni. Jadi sebab itulah kerajaan telah menyediakan insentif pengeluaran getah ni, IPG ni. Tujuan IPG ni lah supaya kita sokong harga getah. Walaupun harga pada peringkat ladang RM1.60 RM1.70, tapi pengguna kecil disokong mendapat harga RM2.50. Jadi dengan cara ni kita kurangkan impak kepada pendapatan pengguna kecil, dan kita pastikan yang paling penting sekali pengguna kecil perlu turun ke kebun menoreh. Kita nak getah tu. Dalam perkara itu saya nampak dua perkara apabila insentif harga getah diperkenalkan. Satu, kita melihat pemberian insentif yang lebih bersasar kepada mereka yang betul-betul melaksanakan kita kata urusan untuk getah dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk memastikan agar kitaran untuk getah itu masih terus dihasilkan oleh penoreh getah. Jadi ini mungkin salah satu daripada hasrat LGM untuk melihat dua perkara itu diselaraskan dan juga digerakkan sekali, Datuk. Saya bersetuju dengan pandangan itu. Memang itu pun hasrat LGM seperti mana kata Datuk Perkara tadi. Cuma sekarang ini kita melihat masalahnya salah satu lagi ialah kalau kesediaan para penoreh sendiri untuk membantu meningkatkan harga tadi, selain daripada pasaran dunia tadi. Kita tahu sekarang itu pasaran getah ni dia yang naik harga tinggi laginya, berbeza harga dengannya ialah latex dia panggil, iaitu getah cair tadi tu. Getah cair ini harganya lebih tinggi daripada getah beku ataupun dia panggil kat lam. Negara kita mengeluarkan kat lam banyak. Kita keluarkan lebih kurang 40,000 tan tu latex setahun. Sedangkan kita perlu pakai 400,000. Jadi maknanya kita hanya mampu mengeluarkan 10% daripada latex yang diperlukan oleh negara. Jadi kalau kesediaan para penoreh sendiri menukar strategi daripada menghasilkan kat lam, hasilkan latex, dan dia mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan insya-Allah LGM dengan tim yang ada bersedia untuk membantukan para petani dari segi mungkin infrastruktur kita bantu para penoreh ini. Mungkin kita selepas ini kita bercakap soal memberikan subsidi kepada penoreh getah yang mengeluarkan latex. Secara tidak langsung ini akan membantu para penoreh sendiri mendapatkan harga yang lebih. Dan insya-Allah saya sangat berharaplah
Dan saya yakin dengan tim yang kita ada di LGM ini, kita mampu membantu para penori ini menghasilkan semula latex ini. Kalau dulu, saya ingat zaman saya kecil dulu, kita kurang sangat Kap Blam ni. Kap Blam ni dalam industri getah, dia kualiti yang paling rendah. Hari ini, negara-negara yang rendah pada kita dari segi status ekonominya, misalnya Ivory Coast, saya dimaafkan. Ivory Coast ni kita tak terfikir yang dia boleh mengeluarkan Kap Blam. Kalau negara yang kedudukan ekonominya jauh lebih rendah pada kita mengeluarkan getah yang kualiti rendah, macam mana kita nak menaikkan harga? Melainkan kita berubah kepada pengeluaran getah yang menggunakan teknologi. Sedikit kita aplikasikan teknologi dalam pengeluaran getah, iaitu tingkatkan pengeluaran getah cair atau latex ini. Jadi secara tak langsung kita ke depan dalam menghasilkan desain getah dan menjamin pengeluaran getah ini akan terus sustain, akan terus berkekalan untuk keperluan negara. Baik, Datuk, berbalik kepada IPG tadi, sepanjang PKP ini, IPG kembali diaktifkan untuk bayaran purata bulanan untuk bulan Februari dan Mac. Jadi kepada siapa yang belum menuntut tu, disebabkan PKP, kantor semua ditutup. Jadi bagaimana mereka ingin menuntut IPG berkenaan? Jadi memang kita dah buat komitmen pada peringkat LGM, sepanjang tempoh PKP, peguam kecil boleh memohon IPG. Dan juga kalau perlu membuat kad PG, kita pun bersedia menerima permohonan. Jadi pada PKP 1 dan 2 dulu, walaupun pejabat-pejabat ATM ditutup, tapi kita ada kaunter khas dan kita sediakan kotak-kotak khas untuk peguam kecil memohon IPG. Jadi tidak ada masalah di situ. Jadi dengan kita punya inisiatif terkini ni, kita ada lantik beberapa golongan sebagai ejen, seperti pejabat-pejabat RISDA, dan pemborong-pemborong getah itu sendiri, pembeli getah. Jadi mereka bukan hanya perlu menghantar borang kepada pejabat LGM, tapi mereka boleh gunakan ejen-ejen ni, pejabat-pejabat RISDA. Kita ada lebih daripada 300 pejabat RISDA. LGM ada lebih kurang 30 lebih pejabat di seluruh negara, dan semua pembeli atau pemborong getah di Malaysia. Jadi pada waktu ini kita jangkakan tidak ada isu besar mengenai impak COVID kepada tuntutan IPG. Jadi bila kita laksanakan sistem berniaga ni, insya-Allah perkara ini akan dapat diselesaikan secara keseluruhan. Okey. Secara kesimpulannya, untuk kita melihat kembali, untuk kita merancangkan industri getah ini, projek ataupun penanaman semula getah, pembukaan semula ladang-ladang getah ini, adakah dikira sebagai satu perkara yang bagus untuk jangka masa panjang, melihatkan kepada keperluan untuk menyediakan bilangan ataupun jumlah latex yang diperlukan itu? Saya amat yakin kita mengharapkan para pekebun kecil sekali lagi menukar kembali sikap. Kerana industri getah ni pada saya untuk jangka masa panjang dia akan naik balik. Dengan teknologi yang kita ada dengan para penyelidik yang ada di LGM ini, kita mampu menghasilkan produk-produk baru daripada getah, kualiti baru getah, misalnya latex. Hasil daripada latex itu kita ada krip, kita hasilkan getah mutu kedua. Ini kemudian hasil getah ni bersama kita difahamkan hasil para penyelidik kita, bahan buangan air getah tu sendiri boleh menghasilkan sumber protein tu. Kalau dengan syarat ni kita ambil daripada getah latex tadi. Jadi dengan perluasan kawasan-kawasan ini, insya-Allah akan membantu menaikkan semula industri getah ini, dan sekaligus menyemarakkan semangat para petani, para penoka, para penoreh getah untuk bersama dengan LGM. InsyaAllah. Satu perkongsian yang cukup kolektif dan juga baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Zairul Sani kerana bersama dengan kami, dan juga Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, Pengerusi Lembaga Getah Malaysia, dan juga Datuk Zairul Sani sebagai Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia. InsyaAllah kita sentiasa memberikan komitmen dan dukungan kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam industri getah Malaysia. Baik, terima kasih kedua-duanya. Baik,